Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pelajar yang dikasih sekalian, bertemu lagi kita di video PDPR Anjuran PPD Kuala Kansar bersama saya Ustaz Muhammad Kamaruzzaman bin Mat. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung pelajaran kita dalam pelajaran yang ke-9 Unit 2, iaitu tajuknya adalah Asyahid. InsyaAllah para pelajar yang dikasih sekalian, sebelum kita belajar tajuk ini, kita pelajari terlebih dahulu mengenai standard pembelajaran. Dalam tajuk ini ada 3 standard pembelajaran yang digariskan, iaitu yang pertama, menyatakan maksud asyahid. Seterusnya yang kedua, menyatakan dalil nakli asyahid, iaitu dalil daripada ayat Al-Quran dan juga daripada hadis. Yang ketiga, standard pembelajaran iaitu menyenaraikan bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat asyahid. Baiklah, kita terus kepada standard pembelajaran yang pertama, iaitu maksud asyahid. Maksud asyahid ialah nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha menyaksikan segala perbuatan dan mendengar segala ucapan makhluk, serta tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripadanya. Para pelajar yang dikasihi sekalian, untuk objektif pembelajaran yang kedua, kita akan lihat pula kepada dalil nakli nama Allah Subhanahu Wa Taala Asyahid. Untuk dalil nakli yang pertama, iaitu daripada ayat Al-Quran, kita lihat daripada surah Al-An'am ayat 19. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bertanyalah, apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya? Katakanlah, Allah menjadi saksi antara aku dengan kamu. Seterusnya kita lihat kepada dalil nakli yang kedua, iaitu hadis Nabi SAW. Dalil nakli yang kedua ini adalah daripada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Inna rajulan min bani Israel sa'ala ba'da bani Israel an yuslifahu 1,000 dinar. Faqala, i'tini bisyahada ushhiduhum. Faqala, kafa billahi syahida. Riwayat Al-Bukhari. Maksud hadis ini, sesungguhnya seseorang lelaki dari Bani Israel telah meminta daripada salah seorang mereka untuk meminjam wang sebanyak 1,000 dinar. Maka dia pun mengatakan, datangkan kepadaku seorang saksi agar dia menyaksikan bahawa kamu telah meminjam daripadaku 1,000 dinar. Maka lelaki tersebut pun menjawab, cukuplah hanya Allah menjadi saksi. Jadi itu adalah dalil nakli daripada hadis untuk tajuk nama Allah Subhanahu Wa Taala Asyahid ini. Untuk seterusnya, kita akan masuk pula kepada objektif pembelajaran yang ketiga, iaitu bukti-bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat asyahid. Bukti yang pertama, kita lihat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi perutusan Rasulullah SAW ke atas umatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Fath ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida.
Sadaqallahul azim. Maksudnya, dialah yang telah mengutuskan Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, supaya dia memenangkannya ke atas segala bawaan agama yang lain. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Seterusnya kita lihat kepada bukti Allah bersifat asyahid yang kedua, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha menyaksi dan menghitung segala amal perbuatan manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Kita lihat kepada maksudnya. Semasa mereka semua dibangkitkan hidup semula oleh Allah, lalu diterangkan kepada mereka segala yang telah mereka kerjakan. Allah telah menghitung amal-amal mereka itu satu persatu, sedang mereka telah melupakannya. Dan Allah menjadi saksi akan tiap-tiap sesuatu. Seterusnya, pelajar, marilah kita lihat kepada bukti Allah SWT bersifat asyahid yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang menjadi saksi atas segala perkara yang nyata atau yang tersembunyi. Dalam surah Fussilat ayat 53, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu? Baiklah pelajar, kita berpindah kepada bukti Allah SWT bersifat asyahid yang keempat, yang terakhir, iaitu Allah SWT menjadi saksi pembohongan orang-orang munafik. Kita lihat kepada firman Allah SWT yang berbunyi, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, apabila orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasulullah, dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Seterusnya, marilah kita masuk sedikit kepada contoh-contoh soalan dalam tajuk asyahid ini. Soalan pertama, nyatakan maksud asyahid, 2 markah. Jadi dalam soalan ini, para pelajar hendaklah memberi jawapan berkaitan dengan maksud asyahid ini. Mesti ada 2 kata kunci ataupun 2 frasa jawapan dia. 1 frasa biasanya 1 markah. Cukup 2 isi, 2 frasa tu dapatlah 2 markah. Contoh jawapan dia, cuba lihat. Asyahid bermaksud nama Allah SWT yang menunjukkan bahawa Allah SWT Maha menyaksikan. Kat situ dapat 1 markah. Jawapan yang warna hitam itu. Kemudian yang kedua, frasa yang kedua, segala perbuatan dan mendengar segala ucapan makhluk. Kalau dapat jawapan sampai kat situ, dapatlah cukup 2 markah.
Cuma tambahan lagi bagi tulisan putih itu, bagi pelajar yang hafal lebih, maka itu adalah markah yang lagi baguslah, jawapan lebih bagus, jawapan yang lengkap. Jadi kalau dapat 2 frasa tu dah cukup, jawapan yang warna hitam dengan warna merah tu. Itu asyahid, bermaksud nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha menyaksikan segala perbuatan dan mendengar segala ucapan makhluk, serta tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripadanya. Itu contoh soalan pertama. Kita lihat kepada contoh soalan yang kedua. Jelaskan 2 bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat asyahid. 4 markah bagi soalan ini. Contoh jawapan. Bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat asyahid. Letakkan ayat pertama. Ayat dalam isi-isi bukti Allah yang bersifat asyahid itu ada 4 bukti dia. Pilih mana-mana 2 daripada 4 itu. Jadi dekat sini kita bagi contoh jawapan 2 ayat, iaitu surah Fussilat. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak perlu bubuh maksud ayat. Ayat Al-Quran itu sudah cukup. Manakala jawapan yang kedua untuk bukti Allah bersifat syahid ini, iaitu surah Al-Fath. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Jadi pelajar kena hafallah untuk bukti-bukti berkaitan dengan ayat Quran ini. Kalau tak hafal memang tak dapatlah. Para pelajar yang dikasihi sekalian, kita lihat kepada contoh soalan yang ketiga, iaitu soalan kebat. Biasanya soalan kebat ini ada pernyataan dahulu ataupun yang dipanggil stimulus. Kita lihat kepada soalan ini, ada stimulusnya. Keimanan kepada sifat asyahid. Allah Subhanahu Wa Taala akan melahirkan individu muslim yang sentiasa berhati-hati dalam setiap percakapan dan perbuatan seharian. Itu stimulusnya. Kita lihat apa soalan dia. Pada pendapat anda, bagaimanakah anda dapat menasihati rakan anda agar sentiasa berhati-hati ketika bercakap maupun melakukan sesuatu perkara? Jadi bagaimana nak menjawab soalan ini? Soalan kebat ini biasanya 4 markah. Untuk mendapat markah pertama, kita mesti bagi 1 isi. Markah kedua, untuk dapat markah kedua, pelajar hendaklah huraikan isi tersebut secara ringkas. Untuk dapat markah ketiga, pelajar hendaklah memberi huraian lengkap ataupun huraian yang lebih panjang terhadap isi tersebut, sama ada kesan, akibat dan sebagainya. Dan seterusnya, untuk mendapat markah yang keempat, pelajar hendaklah memberi kesimpulan kepada jawapan pelajar itu. Kesimpulan, jangan guna ayat yang sama dengan isi dan sebagainya yang ada sebelum itu. Cuba lihat kepada contoh jawapan kepada soalan ini. Untuk mendapat isi pertama, untuk mendapat markah pertama, cuba lihat kepada isi. Sentiasa memberi nasihat kepadanya, 1 markah. Bahawa Allah SWT melihat apa yang kita kerjakan, sama ada secara nyata atau sembunyi, untuk 2 markah. Hal ini akan memberikan pengajaran kepadanya untuk sentiasa berjaga-jaga dalam perbuatan yang dia lakukan, agar tidak membawa kemurkaan Allah SWT, untuk 3 markah. Dan markah keempat, kesimpulan. Oleh itu, kita hendaklah saling nasihat-menasihati agar kita semua terpelihara daripada melakukan kemaksiatan. Dapat 4 markah. Baiklah, pelajar yang dikasihi sekalian, untuk perkongsian kali ini berkenaan dengan tajuk Asyahid, sekadar itu sahaja. Diharap semua yang dikongsikan oleh Ustaz dapat memberi manfaat kepada semua pelajar. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.